Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di antara daripada tanda kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-Nya, dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada satu amal yang dijanjikan dengan ganjaran yang besar. Amalnya tidak akan dan pasti tidak mampu dilakukan seorang hamba. Kerana konsep daripada perintah Allah itu adalah dengan konsep keringanan yang diberikan oleh Allah. Tercantum dengan apa yang disebutkan oleh Allah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebankan satu jiwa kecuali yang dia mampu. Oleh kerana itu, dalam segala ibadah yang dikurniakan atau kewajipan yang diwajibkan, ianya tidak akan melangkaui dari kemampuan manusia. Akan tetapi, ganjaran yang diberikan itu adalah yang tak mampu untuk dibayangkan oleh manusia. Subhanallah. Amalannya mampu untuk buat, mudah untuk kita buat, ganjarannya yang tak mampu untuk kita bayangkan. Sebagaimana yang disebutkan oleh baginda Rasulullah ketika menyebutkan tentang syurga, Nabi mengatakan mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Syurga itu tak ada mata pun yang pernah melihatnya, telinga yang mendengar akan keindahannya, serta tak boleh terlintas pun di dalam hati. Demikianlah Allah Subhanahu wa taala ketika mana menurunkan perintah puasa di bulan Ramadan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada tahun kedua Hijrah pada bulan Syaban, seperti mana yang kita berada di saat ini. Yang pada awalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam berpuasa pada hari Ashura 10 Muharram. Dan Nabi juga pernah memerintahkan kepada para as-sahabah untuk berpuasa pada hari tersebut. Dan cara dan kaifiatnya mengikut kepada cara umat yang sebelumnya. Bezanya ialah seseorang itu berpuasa, berbukanya sama, iaitu pada waktu terbenamnya matahari. Akan tetapi permulaan puasanya adalah bermula sejak apabila seseorang itu tidur. Bermakna, kalau seorang itu dia berbuka pada waktu maghrib, kemudian setelah itu dia tidur, bermakna bermulalah kembali permulaan puasanya untuk esok harinya. Alangkah beratnya syariat daripada umat yang sebelumnya berbanding daripada kita. Adapun kita, kata Allah Subhanahu wa taala, kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Makan dan minumlah kamu sehingga kamu nampak daripada fajar sadiq daripada fajar kadzib. Demikian bagaimana Allah Subhanahu wa taala menggambarkan kasih sayangnya kepada kita umat Nabi Muhammad, kerana di dalam umat ini ada kekasihnya, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita pada saat ini mengingati, mengenang, memuji dan mengasihi kepada beliau. Oleh kerana itu tidak salahlah sebenarnya apabila kita sentiasa memperingati, mengingati, memuji, mengasihi kepada baginda Rasulullah SAW, kerana kita juga dilimpahi kasih sayang oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berkat kekasihnya, iaitu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika turunnya perintah berpuasa, Nabi sallallahu alaihi wasallam gembira. Gembira bukan kerana suka untuk
umatnya itu dibebani dengan satu beban yang berat, seperti tak boleh makan dan tak boleh minum. Akan tetapi kerana Nabi gembira, kerana tawaran yang diberikan oleh Allah sebagai balasannya itu adalah sangat lumayan dan hebat. Apakah tawaran yang ditawarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala bagi umat Nabi Muhammad SAW di dalam Ramadan ini? Maka Nabi sendiri telah memberitahu akan besarnya dari kurnia Allah di dalam bulan Ramadan. Yang pertama disebutkan dianya adalah merupakan syahrun azim, merupakan bulan yang agung. Tidaklah suatu itu disebutkan dengan keagungan kecuali pastilah ianya mempunyai kelebihan yang luar biasa. Oleh kerana itu disebutkan keagungan bulan Ramadan ini disempurnakan disebabkan di situ turunnya daripada Al-Quranul Karim, seperti mana yang Allah berfirman, syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan Allah turunkan Al-Quran untuk menggambarkan kemuliaan daripada bulan Ramadan. Dan sebagai suatu daripada gambaran hebatnya Ramadan, maka disembunyikan satu malam di dalamnya yang disebutkan Lailatul Qadar, yang malam itu lebih baik daripada 1000 bulan. Tidak disembunyikan sesuatu kecuali untuk memberitahu akan kehebatan. Dan tak disembunyikan dalam satu bulan bermakna untuk menunjukkan kehebatan bulan tersebut. Allah menyembunyikan satu saat pada hari Jumaat adalah untuk memberitahu hebatnya setiap waktu pada hari Jumaat. Allah menyembunyikan satu malam dalam 30 hari dan 30 malam bulan Ramadan untuk menunjukkan semua bulan Ramadan itu adalah hebat. Demikian bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala yang maha bijaksana nak memahamkan kepada kita hamba-Nya dengan rahsia-rahsianya, sehingga sepatutnya kita menjadi orang yang mencari pada setiap waktu akan keagungan Ramadan yang dihidangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Dan disebutkan oleh baginda Rasulullah, bulan ini adalah bulan yang mubarak, bulan yang penuh dengan keberkatan. Apa maksud barakah? Iaitu ziyadatul khair, iaitu bertambah kebaikan. Bulan yang bertambah banyak kebaikan dan kurnia dari Allah. Sehingga disebutkan seorang yang melakukan ibadah sunnah, maka dia akan diberikan ganjaran fardu oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan orang yang melakukan satu kefarduan maka seolah-olah melaksanakan 70 kefarduan. Apakah kelebihan ibadah fardu atau wajib ini? Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan tidaklah seorang hamba itu, kata Allah Subhanahu Wa Taala, yataqarrabu ilayya, mendekatkan dirinya kepada aku, kecuali dengan sesuatu yang aku cintai, yang aku fardukan kepada dia. Bermakna Allah nak bagi tahu bahawa ibadah fardu ini adalah ibadah yang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bermakna ketika mana Allah fardukan kepada kita kewajipan, bermakna sebenarnya Allah Subhanahu Wa Taala nak berikan kita peluang untuk meraih cintanya. Tidaklah seorang hamba itu mendekatkan diri kepada aku, kata Allah SWT, lebih aku cintai daripada kefarduan yang aku fardukan kepada dia. Ma taqarraba ilayya abdi bi syai'in ahabba ilaihi mimma aftaradtu alaihi. Tidak ada sesuatu pun yang dapat mendekatkan seorang hamba kepada aku yang lebih aku cintai untuk dia buat berbanding daripada apa yang aku fardukan. Dan kalau ibadah sunnah di dalam Ramadan itu nilainya ibadah fardu, bermakna setiap amalan sunat yang kita buat adalah mendatangkan cinta yang luar biasa dari Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian Allah nak beritahu bagaimana kehebatan daripada bulan Ramadan yang kita buat fardu digandakan 70 kali. La ilaha illallah. Demikian bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala nak fahamkan kepada kita akan kehebatan daripada bulan ini. Oleh kerana itu, Nabi SAW dalam sebuah hadis menyebutkan bahawa
Ramadan ini adalah merupakan hadiah Allah kepada orang yang beriman dan merupakan daripada suatu yang malang bagi orang-orang yang munafik, kata Nabi. Orang yang beriman merasakan itu hadiah, adapun orang munafik akan merasakan itu adalah merupakan satu yang malang, suatu yang buruk kepada dia. Dan Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan Ramadan ini adalah merupakan daripada peluang orang-orang beriman untuk meraih ganjaran yang banyak, sedangkan bagi orang munafik pula adalah peluang untuk menambahkan dosa. Subhanallah. Bermakna kita ada dua kategori dalam Ramadan. Wa imma kita ini orang beriman yang kita berhak untuk mendapatkan daripada ganjaran yang besar, ataupun na'udzubillahi min dzalik, minta lindung menjadi munafik yang semakin kita berada dalam Ramadan semakin bertambah dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh kerana itu disebutkan sesungguhnya Ramadan ini diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala di kebaikan daripadanya, maka sungguh dia menjadi orang yang rugi. Tuan-tuan perempuan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh kerana itu, Nabi SAW seperti bulan Syaban ni, selalu Nabi akan kumpulkan para sahabat seperti ini dan Nabi akan ingatkan. Telah hampir tiba kepada kamu bulan Ramadan, dianya bulan yang agung, bulan yang penuh dengan keberkatan. Yang mana di dalamnya itu adanya daripada yang aku telah pun fardukan puasa di siang harinya dan aku telah pun sunnahkan ataupun galakkan untuk solat di waktu malamnya, iaitu tarawih. Dan aku telah pun menyimpan di dalam satu malam itu satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan ianya adalah bulan kesabaran, kata Allah, kata Nabi SAW. Bulan Ramadan mendidik sabar. Bulan Ramadan mendidik sabar. Sabar apa yang dimaksudkan? Sabar di dalam menahan diri daripada melakukan maksiat. Sabar di dalam menghidupkan taat kepada Allah. Dan sabar di dalam memperbaiki hubungan di antara satu dengan yang lain. Oleh kerana itu disebutkan bulan Ramadan bulan prihatin. Bulan yang akan membangkitkan rasa prihatin kepada orang lain. Bulan yang akan ringan kepada orang lain, membantu kepada orang lain. Maka demikian besarnya hikmah daripada Ramadan ini. Di antara daripada acuan Ramadan ini yang disebutkan di dalamnya turunnya Al-Quran, maka yang menjadi kebiasaan dan kelaziman kita adalah membaca Al-Quran. Maka hikmah di dalam atau kesan membaca Al-Quran inilah yang diberitahu di dalam hadis yang menyebutkan sesungguhnya Nabi itu adalah orang yang paling pemurah. Dan lebih pemurah lagi apabila di dalam bulan Ramadan, khususnya ketika Nabi bertemu dengan Jibril untuk bertadarus Al-Quran. Dan adalah Nabi itu pemurahnya lebih pemurah daripada angin yang menghembus. Kata para ulama, kenapa dikaitkan kepemurahan Nabi itu satu dalam bulan Ramadan? Ya, mungkin kita kata ya bulan Ramadan itu bulan yang memang banyak ganjaran bagi kita, kalau buat amal yang baik akan digandakan ganjaran. Tapi kenapa pula dikatakan lebih-lebih lagi ketika bertemu dengan Jibril dan ketika setelah bertadarus Al-Quran? Kata para ulama dikaitkan dengan Al-Quran. Kerana di dalam Al-Quran, ketika kita baca Al-Quran, ini kalau kita betul-betul baca Quran, kita akan dapati anjuran untuk bersedekah dan infak itu ada di mana-mana di dalam surah dan ayat di dalam Al-Quran. Ia bermakna kita membaca Al-Quran bukan sekadar membaca, akan tetapi menggerakkan kita untuk beramal. Dan amalan yang paling dominan untuk kita nak buat setelah membaca Quran adalah bersedekah. Oleh kerana itu Nabi mengatakan, kata para sahabat, Nabi sangat pemurah pada bulan Ramadan, apalagi ketika setelah membaca Al-Quran. Kerana itu adalah merupakan bukti bahawa membaca itu dengan tadabburnya, sehingga dengan sebab itu akan menatijahkan amal, dan amal yang paling utama adalah bersedekah
Kerana itu banyak anjurannya di dalam Al-Quranul Karim. Tuan-tuan dan puan rahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, soalannya apa persiapan kita untuk menghadapi kepada Ramadan? Yang mempunyai beberapa matlamat disebutkan dalam Al-Quran, la'allakum tattaqun. Yang pertama adalah agar kamu menjadi orang yang bertakwa kepada Allah. Yang keduanya la'allakum tashkurun, agar kamu menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nak jadi orang yang bertakwa kepada Allah bermakna orang yang nak menjadi orang yang bertakwa, dan takwa itu luas maknanya. Ya, disimpulkan dengan taat kepada Allah, meninggalkan segala maksiat. Akan tetapi takwa itu dengan makna ialah berhati-hati dalam segala tindakan. So, kalau kita nak masuk dalam Ramadan dengan sempurna, maka hendaklah kita latih diri kita sejak sekarang lagi berhati-hati dalam semua amal dan perbuatan yang kita nak buat. Supaya ketika kita masuk dalam Ramadan nanti, tidaklah ada amalan yang memusnahkan daripada peluang kita meraih ganjaran. Iaitu berhati-hati yang pertama adalah dengan lisan kita. Supaya jangan sampai kita berbohong, jangan sampai kita mengumpat, jangan sampai kita ini mengadu domba ataupun menjadi batu api, jangan kita menyakiti hati orang lain, jangan sampai kita ini melukakan atau mengguris kepada perasaan orang lain. Ini yang kita kena berhati-hati betul, dan hendaklah kita berusaha dari sekarang lagi. Kerana kalau kita tak berusaha sekarang, kita tunggu Ramadan, selalunya kita akan gagal. Kerana setiap sesuatu itu perlukan persiapan, dan setiap sesuatu itu perlukan latihan. Kerana dengan itulah barulah seorang itu akan boleh untuk melaksanakan dan boleh berjaya. Latih lisan kita dari sekarang supaya tidak sampai membuat perkara-perkara yang boleh mensia-siakan pahala Ramadan kita. Begitu juga latih pandangan kita, latih pendengaran kita, latih daripada tangan tindakan kita, latih daripada kaki, langkah kaki kita untuk berada di tempat-tempat yang baik. Sehingga di Ramadan nanti kita akan mudah, kerana bulan Ramadan ini dianya ada semangat yang Allah kurniakan kepada orang beriman untuk bertambah baik. Sebab tu di setiap pagi di Ramadan akan disebutkan, ya baghiyal khair aqbil, wahai orang yang nakkan kebaikan, datang segera. Ada panggilan tu. Waktu tu subhanallah kita dengar, tapi bukan telinga ya. Yang dengarnya ini adalah iman. Sebab tu pada bulan Ramadan, kenapa saya boleh semangat lain macam ni? Baca Quran, sebelum ni tak pernah nak baca Quran sangat, nak baca Quran alhamdulillah. Kalau lelakinya masjid, kadang-kadang sebelum ni masjid pun tak pernah kenal. Subhanallah. Sebelum ni nak solat sunat qabliyah ba'diyah pun Allahu akbar. Yang ni boleh solat sampai lebih daripada 2 rakaat, 8 rakaat, 20 rakaat. Mana datangnya kekuatan itu? Ya, kerana pada bulan itu diberikan kekuatan dan semangat oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan panggilan-panggilan kebaikan. Di samping syaitan itu diikat. Sebelum ini ada panggilan tu ada. Diajak, na'am. Tapi ada syaitan yang menutup telinga kita, yang menghalang daripada kita mendengar. Maka Allah nak tolong kita diikat syaitan-syaitan besar ini, sehingga kita akan mudah untuk mendengar, iman kita mudah mendengar, dan kita dapat untuk merespon dengan yang baik. Tapi bukan semua. Iaitu orang yang Allah Subhanahu Wa Taala letakkan daripada perasaannya, keinginannya itu untuk dapat melakukannya. Sebab itu kita kena berdoa kepada Allah. Selalunya di antara doanya, wa'inna 'ala siyam wal qiyam. Ya Allah, bantulah kami. Kita minta tolong Allah. Kerana kita tak ada daya, tak ada upaya kecuali dari Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ni yang kita nak kena ada semangat ni. Jadi oleh kerana itu kita nak kena faham bahawa memang kita akan semangat. Akan tetapi tanpa latihan, tanpa persiapan, dibimbangi, semangat itu hanya akan ada pada awal-awalnya sahaja. Kemudian kita akan kepenatan, dan kita panggil apa? Keberatan. Sebab ya betul, kalau kita tak ada latihan, kita pun kalau nak lari atau kita nak tu, kita kena warm up dulu. Baru lepas tu kita boleh
akan kita panggil sampai ke akhir. Kalau tidak, pertama laju je, terus nanti tak sampai akhir dah penat, tak sampai ke akhir. Demikian bagaimana Nabi SAW ajarkan kita melalui doanya. Ini Nabi subhanallah, dia selalu mendidik kepada kita, cuma tinggal lagi mahu tak kita faham. Ketika Nabi mengatakan Allah barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkati kami dalam bulan Rajab dan Sya'ban sampaikan ke bulan Ramadan. Maksudnya apa? Sepatutnya kamu itu, persiapan kamu itu yang paling lambat pada bulan Rajab. Dah kamu siapkan diri kamu dah. Dah kena latih diri kamu dah pada bulan Rajab lagi. Dan bulan Sya'ban, dan Nabi SAW bulan Rajab dah hancur dah. Kemudian Nabi ingat pula lagi. So, punya sayang ke Nabi. Dia kata, ya Rasulullah, kenapa kamu banyak puasa bulan-bulan Sya'ban? Kan, kata Usamah bin Zaid kepada Nabi SAW, kenapa kau banyak puasa bulan Sya'ban? Kata Nabi SAW, bulan ini ramai orang yang lalai, kata Nabi. Kerana dia diapit oleh bulan Rajab dan bulan Ramadan. Subhanallah. Kenapa Nabi cakap begitu? Kerana Nabi bimbang. Kamu punya latihan awalnya bukan main Rajab. Nanti bulan Sya'ban, malas. Nanti masuk Ramadan, okey semangat awal, nanti malas balik. So Nabi SAW buktikan dengan amal Nabi sendiri. Nabi semangat pada bulan Sya'ban. Puasa. Sehingga, kenapa banyak sangat? Kerana orang banyak lalai, kata Nabi. Dan yang mengejutkan pada waktu itu adalah ketika Nabi mengatakan, wa huwa syahrun turfa'u fihi al-a'malu ila rabbil alamin. Kata Nabi, bulan Sya'ban orang banyak lalai sebab dia diapit oleh Rajab dan Ramadan. Dan juga aku nak beritahu kepada kamu, bulan Sya'ban ini amalan kamu diangkat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kata para ulama, bermakna amalan diangkat pada bulan ini, bermakna pintu amal kita dibuka pada bulan Sya'ban. Pintu amalan kita dibuka untuk diangkat pada bulan Sya'ban. Kemuncaknya adalah bulan Ramadan. Oleh kerana itu nisfu Sya'ban itu pembukanya. Dia punya kemuncaknya adalah Lailatul Qadar. So kita kena target. Kita kena sungguh-sungguh. Hakada bagaimana Nabi SAW memberikan kepada kita satu panduan kerana cinta kasih Nabi SAW kepada umat. Kata Ustaz tadi, kita lihat bagaimana kasih sayang baginda Rasulullah SAW, dan air mata yang mengalir daripada Nabi itu bukan sekali, berkali-kali, kerana mengingati kepada umat. Nabi SAW menangis, mengingati bagaimana nasib umat. Nabi menangis, rindu kepada umat. Nabi kalau sujud menangis, pasti tak ada lain kalimat yang akan disebut oleh Nabi, umat, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian cintanya Nabi SAW kepada umat ini. Oleh kerana itu Nabi sentiasa berikan kepada kita panduan-panduan untuk kita dapat rebut peluang yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh kerana itu, ambillah peluang Ramadan yang diberikan oleh Allah dengan kurnia yang banyak, yang lebih mudah dikategorikan kepada 3 bahagian. Yang pertama adalah rahmah. Bermakna ketika 10 yang pertama kita betul-betul nak dapat raih rahmat Allah. Kerana rahmat inilah yang membuka segala kebaikan dan menjadi sebab untuk kita masuk ke syurga. Di 10 yang kedua adalah maghfirah, keampunannya Allah. Kerana tanpa keampunan Allah, pasti kita tak akan layak pun untuk masuk syurga. Dan kita pasti akan masuk dalam neraka Allah. Kerana kita pun faham dan tahu. Kita pun tahu berapa banyak dah sebelum ini. Daripada dosa, maksiat, kesalahan yang banyak. Tak terkira untuk kita nak hitung. Maka kita ingin untuk meraih maghfirah. Dan yang terakhir, yang kemuncaknya disebutkan itqun minan nar, akan dilepaskan daripada neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan dan puan, sebagai penutup, Nabi SAW kata, pada setiap malam Allah akan melepaskan 70,000 hambanya daripada neraka Allah. Setiap malam. Pada 10 malam yang terakhir, lebih banyak daripada itu. Subhanallah. Bermakna apa yang kita nak kena buat? Kita nak kena pastikan kita nak ambil peluang masuk dalam golongan itu.
Kerana kita sudah ada ketetapan. Kita ni, sebenarnya ketetapan kita dah ada ke belum? Dah ada. Bila? 120 hari umur kita dalam rahim ibu kita. Syakiyun au sa'idun. Ditetapkan oleh Allah dah. Di dahi kita dah ada tulis dah. Cuma orang tak nampak. Ada yang tertulis sa'id, iaitu yang bahagia, yang ahli syurga. Ada yang tertulis syaqi, iaitu yang celaka, yang akan masuk dalam neraka. Tapi Ramadan, kata Nabi, Allah Subhanahu Wa Taala akan menyelamatkan ataupun melepaskan yang mungkin orang tu asalnya akan masuk neraka, dilepaskan oleh Allah dan dimasukkan dalam syurga. Maka itu peluang kita. Sebab kita pun tak tahu kita ni sudah tertulis apa yang ada pada kita. Tapi Allah buka peluang itu. Maka ambil peluang. Dan yang terakhir, Nabi mengatakan, kullu amal ibn Adam lahu. Semua amal anak Adam itu bagi dia. Kecuali illa siyam. Kecuali puasa. Fa innahu li wa ana ajzi bih. Puasa itu untuk aku dan aku yang akan berikan ganjaran. Tuan-tuan dan puan, bermakna puasa itu untuk Allah dan Allah berikan ganjaran, itu adalah merupakan kabar gembira yang luar biasa. Kerana sebab kalau Allah yang berikan ganjaran, kata amalan anak Adam ni ada ketetapan dia. Malaikat tulis, oh ini ikhlas dia bagaimana apa semua. 10 ada, 20 ada, 100 ada 100 sampai 700. Ada nilai dalam setiap amal kita, ada nilai sampai 700 disebutkan. Kecuali puasa. Tak tahu. Malaikat tak tahu. Siapa pun tak tahu. Kerana yang akan beri itu hanya Allah. Dan kalau Allah yang beri, tak boleh untuk nak dikira, dihitung dan difahami akan banyaknya. Pasti. Kerana Allah itu kalau memberi tak peduli berapa banyak. Wa innahu li wa ana ajzi. Sebab tu di antaranya ketika mana orang puasa itu akan dapat dua kegembiraan, ketika berbuka dan ketika bertemu dengan Tuhannya. Maksudnya ketika jumpa dapat ganjaran puasa, dia terkejut. Gembira dia. Tak sangka begitu hebat ganjaran yang diberikan oleh Allah. Akan tetapi hadis itu juga perlu untuk kita rasa bimbang dan juga perlu kita rasa ianya adalah sesuatu yang besar. Kerana sebelum Allah mengatakan, aku akan berikan ganjaran, Allah mengatakan, puasa itu untuk aku. Maksudnya apa? Hari pertama kita puasa. Sampailah waktu maghrib berbuka. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sumtu. Ya Allah, untuk engkau aku berpuasa. Wabika amantu. Dan kepada engkau aku beriman. Ya Allah, kepada engkau, untuk engkau aku berpuasa. Puasa tadi ni puasa apa untuk Allah? Dan Allah kata, aku nak puasa kamu. Puasa apa yang kita berikan? Yang bersih, yang baik, yang murni, ataupun yang kotor sebab mengumpat, atau yang busuk kerana maksiat, atau yang hitam kerana perbuatan-perbuatan yang tak baik. Itu yang akan kita berikan kepada Allah. Aku nak puasa kamu, kata Allah, dan aku nak berikan ganjaran. Tak malukah kita setiap hari ketika kita selesai puasa, yang kita hantar dan berikan kepada Allah adalah puasa-puasa yang buruk, puasa-puasa yang kotor. Tapi Allah kata, fa innahu li, aku nak puasa itu untuk aku. Allah. Yang itu sepatutnya kita selalu ingatkan. Supaya kita sungguh-sungguh jaga. Supaya setiap waktu maghrib kita dah selesai, kita alhamdulillah, mudah-mudahan apa yang aku dah jaga sungguh-sungguh ini, itulah yang dapat aku berikan kepada Allah sebaik mungkin. Supaya Allah akan berikan ganjaran yang besar kepada kita. Mudah-mudahan ingatan itu memberikan kepada kita daripada kesungguhan dan semangat untuk kita memburu daripada kurnia Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sesungguhnya mudah-mudahan Allah menolong dan membantu kita untuk dapat kita melaksanakan amal soleh dan amal ibadah ni dengan penuh ikhlas kepada Allah, dan diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kekuatan, kesihatan dan keafiatan, dan dijauhkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala daripada maksiat, dan juga dijauhkan daripada penyakit, dijauhkan daripada musibah, dijauhkan daripada wabak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan mudah-mudahan Allah berikan kita umur yang panjang dengan penuh keberkatan, diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mendekatkan diri kepada Allah dan dekat kepada Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan Allah suburkan mahabbah kepada Nabi SAW sehingga kita memahami hakikat-hakikat melalui pandangan dan juga cara baginda Rasulullah SAW, sehingga kita masuk ke dalamnya dengan kurnia yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Siapa? Masya-Allah. Apa namanya, saya juga lupa tadi nak apa namanya, nak ucapkan jazakumullah khair juga kepada yang datang tadi, yang daripada mereka katanya daripada Singapura juga atau daripada negeri-negeri yang lain, begitu juga yang dari sini, jazakumullah khair. Dan juga kita doakan saudara Faris ya, insya-Allah yang akan melangsungkan perkahwinan bila besok, masya-Allah. Jadi insya-Allah, jadi mudah-mudahan Allah memberkati perkahwinannya, insya-Allah. Dikurniakan kepadanya pasangan yang baik, yang salihah, yang menjadi penasihat yang baik kepadanya, mendekatkan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah kurniakan zuriyah yang salih dan salihah, anak-anak yang bukan hanya berbakti kepada ibu bapanya, yang taat kepada Allah, qurrata ain kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang membawa manfaat kepada ummah. Dan mudah-mudahan setelah berkahwin bertambah semangat ibadah, semakin kuat imannya, semakin banyak berkhidmat kepada agama, dan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala rezeki yang luas, halalan thayyiban.